Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nama saya Muhammad Osman, 2873. So, hari ini berdasarkan tajuk segmen yang tadi diberikan kepada kami, iaitu berkaitan dengan undi 18 tahun. So, dalam undi 18 tahun ni agak menarik sebab bila berceritakan pasal politik daripada golongan bawahan sampai ke peringkat atas kan. So, benda ni dah cerita daripada kopi sampai ke pihak atas kan. Okay, berkenaan dengan undi 18 tahun ini, sedikit sejarah. So, bermula 25 Julai 2019, Persetujuan Dewan Negara telah memberi kelulusan untuk memberi ruang untuk membolehkan pengundi-pengundi Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengundi. So, perkara ini memberi satu impak yang besar kepada negara, di mana apabila dijangka pada PRU 15 akan peningkatan 50% pengundi yang baru. Dan sebelum ini 14.9 juta pengundi dan telah peningkatan sehingga 22.5 juta. Dalam subjek ini kami telah menjalankan satu social experiment kepada anak muda yang berumur 18 tahun yang akan dikongsikan, dan juga seterusnya saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan 16 tahun. Nama saya Ali. Okay. So saya nak tanya, tahukah yang berkaitan kita sekarang ni dah boleh mengundi pada umur 18 tahun? Ya, saya dah tahu. Okay, so belum mengundi. Saya capai usia 18 tahun. 18 tahun boleh mengundi ya? Ya. Okay. So sebelum mengundi, saya nak tanya pasal detail, sedikit detail pasal sistem pilihan raya. Mungkin tahu tak apa itu parlimen? Yang saya tahu dalam parlimen ni ada dua kategori, ada bahagian kerajaan dan juga pembangkang. Jadi mana diorang akan membincangkan isu-isu yang terkini pada rakyat-rakyat sekarang. Maksudnya tahu lah tu. Ya. Okay. So tadi Amir disebut berkaitan dengan kerajaan dan pembangkang. Okay, tahu tak kerajaan tu siapa ketua dia? Kerajaan tu seperti yang saya tahu Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, ketua dia. So dari segi pembangkang, siapa ketua dia? Saya tak tahu. Okay. So maksudnya dari segi budaya negara lima. Itu kerajaan dan apa itu pembangkang. Okay. So pembangkang adalah Datuk Seri Hamzah. Okay. Dia tahu tak fungsi-fungsi kerajaan dan fungsi pembangkang? Untuk fungsi kerajaan saya tak sepakat, tapi yang saya tahu pembangkang akan membangkang apa-apa yang tidak sesuai tentang kerajaan. So dekat pilihan raya ni Min, bila nak mengundi nanti, Min akan melakukan satu ujian. So ada beberapa faktor yang saya akan tanya lah, maksudnya Min akan apa faktor-faktor Min yang mempengaruhi Min untuk mengundi, sama ada dari segi keluarga ke, bidang sosial ke, ataupun lain-lain, rakan-rakan ke, macam mana? Saya tahu tentang pilihan raya ni dari segi beberapa media sosial dan juga kawan-kawan. Tapi sebagai seorang remaja, saya lebih terpengaruh ke arah internet seperti aplikasi TikTok, manakala saya sepanjang hari akan mengetahui tentang isu semasa. Maksudnya di visual dan juga di media sosial lah. Okay. So yang berikutnya saya nak tanya, kalau Min nak mengundi, apa faktor-faktor Min nak? Maksudnya pergi-pergi yang Min mahukan mengundi? Saya mahukan seseorang yang banyak melibatkan diri dalam masyarakatan ataupun banyak berpadang untuk mengetahui tentang apa yang terjadi pada rakyat-rakyat sekarang. Saya juga ingin seseorang yang mempunyai pengetahuan sedia ada tentang agama, supaya agama kita tidak mudah kita biasakan. So, secara general je, terima kasih kepada Min kerana memberi ruang dan sedia saya lakukan sesuatu kursi interview ini. Terima kasih Min. Assalamualaikum, salam Ramadan dan salam sejahtera Doktor. Saya Syamila Hussein akan berkongsi subtopik mengenai tingkat kesedaran golongan muda. Okey, di dalam penulisan ni kami telah membincangkan mengenai definisi belia atau anak muda di Malaysia dan negara Commonwealth yang lain. Walaupun tiada kata sepakat dalam kalangan ahli psikologi, Musdewan mentakrifkan belia bermula dengan dewasa, mencapai akhir balik dan cukup umur untuk mendirikan rumah tangga. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pula menakrifkan belia sebagai individu yang berumur antara 15 dan 40 tahun, manakala Sekretariat Belia Commonwealth menyediakan lingkungan umur yang berbeza untuk negara anggota. Jadi kami ingin menekankan bahawa belia merupakan sebahagian besar daripada jumlah penduduk di Malaysia dan negara-negara lain, yang mana ia dianggap sebagai kumpulan yang telah mencapai tahap kematangan yang memuaskan. Hujah kami mengenai isu ini, kenapa Malaysia harus menurunkan umur mengundi kepada 18 tahun? Kerana kebanyakan negara maju dan negara Asia yang lain telah pun berbuat demikian. Ini menunjukkan bahawa trend menurunkan umur mengundi juga telah mencapai ke beberapa negara Eropah seperti Austria dan Scotland, di mana had umur telah diturunkan kepada 16 tahun. Justru kami ingin menekankan bahawa pemberian hak mengundi kepada golongan muda pada usia 18 tahun ini akan membolehkan mereka menyatakan hasrat dan mengambil bahagian dalam membentuk demokrasi negara melalui pilihan raya. Kami juga mencadangkan bahawa langkah ini perlu untuk memberi peluang kepada golongan muda untuk bercakap dan menyumbang kepada proses politik negara. Justru
kami menekankan kepentingan meningkatkan kesedaran di kalangan golongan muda tentang proses pendemokrasian di Malaysia, terutamanya di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Kami juga ingin mencadangkan pelbagai cara untuk meningkatkan kesedaran seperti melalui dialog, wacana atau penambahbaikan kepada sukatan pelajaran. Walau bagaimanapun, kami ingin tekankan bahawa ahli politik khususnya di pihak kerajaan tak boleh menggunakan kapasiti rasmi mereka untuk berkempen atau mempengaruhi pelajar untuk mengundi parti atau calon tertentu kerana ini adalah menyalahi undang-undang. Sebaliknya, golongan muda harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dan menggunakan hak demokrasi mereka untuk memilih calon yang mereka kehendaki. Jadi kami ingin menekankan bahawa adalah penting untuk menghormati hak beliau untuk menilai dan membuat keputusan secara bebas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian Zakaria, 267212. Saya akan menerangkan keterlibatan golongan belia, golongan muda dalam undi 18. Golongan muda atau belia ini menjadi kumpulan besar dalam masyarakat dan golongan ini menjadi ukuran demokrasi bagi sesebuah masyarakat dan negara. Golongan muda atau belia ini merupakan kumpulan yang terpenting sehingga ianya dapat mencerminkan masa hadapan bagi sesebuah masyarakat itu. Di kebanyakan negara-negara maju, persoalan berkaitan dengan umur, kelayakan dan pelibatan golongan muda ini mula menjadi persoalan dan kajian kepada golongan penyelidik. Golongan muda ini semakin dilihat sangat penting kerana komposisi dan bilangan yang besar dan banyak menjadi antara faktor keterlibatan golongan muda dalam kampus politik. Oleh kerana itu, Malaysia membuat kajian yang menyeluruh terhadap had umur mengundi 18 ini. Berdasarkan pada konteks ini, terdapat dua pandangan yang dinyatakan oleh pihak sarjana di mana ianya berkaitan dengan memperhalusi kepala umur dan membolehkan seseorang itu layak menjadi seorang pengundi. Dua pandangan tersebut ialah perspektif hak dan perspektif utility. Melihat kepada perspektif hak, ianya adalah untuk menilai keperluan seseorang individu sebagai pengundi maupun seorang calon dalam pilihan raya kerana ia adalah hak sebagai seorang warga negara. Dalam perspektif hak ini, antara isu besar yang selalu dimainkan adalah berkaitan remaja 18 tahun atau 17 atau 16 tahun ini adakah akan menggunakan hak yang diberikan sebaik mungkin. Perspektif utility pula adalah kerangka hujah yang melihat kepada pengukuran kebaikan dalam masyarakat dengan berdasarkan kepada keterlibatan dan jumlah pengundi. Yang saja ia merupakan jalan kepada penglibatan aktif dalam demokrasi yang memerlukan penglibatan golongan ini dalam membantu menentukan destinasi bagi sebuah negara kerana soal pengurangan undian belia yang semakin merudum di seluruh dunia. Walaupun ianya bukan sebuah negara mempunyai komposisi demokrasi yang sama. Selaras dengan perkembangan zaman teknologi tinggi ini, terdapat banyak kajian yang dilakukan dan perlu mengambil kira faktor selain daripada pengundian semata-mata. Dengan kempen secara maya dan keterlibatan dalam menyatakan pendirian melalui media sosial mula menjadi skop kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmin binti Rosman, Matrix 267371. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan mengundi 18. Yang pertama saya nampak adalah perluasan perwakilan, di mana melalui undi 18 ini kita dapat melihat pengundi remaja umur 18 tahun akan terlibat dalam memilih pemimpin. Di mana seorang pemimpin maka benar-benarlah mewakili majoriti rakyat. Yang kedua saya nampak melalui undi 18 ini kita dapat memutuskan siapa yang akan membuat undang-undang dalam mentadbir negara. Jadi melalui undi 18 ini mereka diberikan pendedahan tentang kebebasan dan bersetuju untuk bersuara. Yang ketiga yang saya nampak adalah di mana undi 18 ini membantu bagi golongan remaja untuk memberikan satu, jika kita lihat masalah jenayah pada umur 18 semakin meningkat, jadi melalui undi 18 ini mereka dapat bersuara dalam menentukan siapa untuk meletakkan sistem keadilan jenayah. Yang keempat yang saya nampak adalah untuk menimba pengalaman politik, di mana ini adalah perkara pertama untuk mereka diberikan tanggungjawab sebagai pemimpin. Jika kita lihat slogan beliau adalah pemimpin masa depan negara. Jadi melalui undi 18 ini dapat membantu mereka melatih dalam bidang politik di usia yang muda lah. Yang kelima saya nampak adalah peningkatan peratusan keluar mengundi, di mana melalui undi 18 ini dapat meningkatkan remaja yang keluar mengundi berbanding pada umur 21 tahun. Walau bagaimanapun terdapat juga kelemahan yang telah saya dapati adalah yang pertama adalah undi 18 ini akan dipengaruhi oleh panduan ibu bapa, di mana mereka membuat keputusan atau memilih calon melalui pilihan ibu bapa atau nasihat daripada ibu bapa. Yang kedua adalah kecenderungan untuk mengambil risiko yang tidak perlu, di mana mereka meletakkan orang yang salah dalam kerajaan sebagai pemimpin. Jadi mereka lebih cenderung dalam mengambil risiko daripada orang yang lebih tua.
Yang ketiga saya nampak adalah tanggapan palsu tentang kelulusan, di mana peratusan keluar muda yang besar maka terdorong untuk pengesahan positif terhadap dasar dan janji kempen apabila ini mungkin tidak ditepati. Yang seterusnya adalah tidak menunaikan tanggungjawab undi, di mana 18 ini juga mereka merasakan ada yang tidak menjual undi kerana mereka merasakan mereka tidak penting dan tidak perlu, dan mereka masih muda, ada yang lebih tua yang boleh membuat pilihan. Seterusnya adalah pengkhianat kepada parti, di mana melalui undi 18 ini mereka masih muda dan mereka tidak mengetahui apa kepentingan mengundi ini, jadi mereka mengundi mengikut mana parti yang memberi ganjaran yang lebih, seperti wang ringgit atau sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zain Kamarudin Awam, nombor metrik 267445. Di sini saya ingin menerangkan dan menyimpulkan berkenaan undi 18. Arti kata lain, golongan muda yang berumur 18 tahun yang layak mengundi. Penurunan hak umur sebagai pengundi dan juga sebagai calon seseorang rakyat Malaysia yang layak menjadi pengundi perlulah diisi dan didedahkan ilmu pengetahuan berkaitan bidang politik supaya hasil undian mereka tidak rosak dan dapat memilih bakal-bakal pemimpin yang berkaliber dan berpengetahuan luas dan dapat memberi impak yang baik bagi membela nasib masyarakat setempat. Walaupun undian ini mendapat persetujuan sebulat suara dalam parlimen, namun pasti ada yang tersirat yang akan terjadi dan juga dapat diberi perhatian kepada golongan muda, terutamanya yang berumur 18 tahun, supaya golongan ini tahu apa tujuan rakyat Malaysia mengundi. Dari sudut pandangan peribadi penulis, yang perlu dititik berat adalah pendadahan apa itu politik dalam negara. Dan juga ahli keluarga memain peranan penting yang selalu dekat dengan golongan ini supaya dapat membantu dan menerangkan tentang apa tujuan mengundi dan memilih calon dan bagaimana perlu seseorang itu memilih dengan kaedah macam mana. Bukan kerana disebabkan ditabur gula-gula, malah akan tetapi pemilihan yang tepat dan tidak mudah dipengaruhi oleh pelbagai pihak yang boleh mengganggu pemikiran golongan ini, supaya tidak semata-mata mengikut orang saja bila setiap kali PRN yang berlaku di Malaysia.